Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ni, ini adalah video terakhir untuk bab 2, iaitu tajuk 2.7, rumusan antara berkaitan pengurusan sumber fizikal dan juga sumber teknologi. Jadi saya akan terangkan dalam tajuk ni. Sebenarnya tajuk ni ringkas je, tak banyak. Kita ambil masa sekejap je, kita cuma nak tengok apa conclusion untuk tajuk ni je. Dan kita cuba kaitkan antara pengurusan sumber fizikal dan juga teknologi yang kita dah belajar sebelum ni. Jom kita mulakan. Jadi pelajar boleh rujuk buku teks, muka surat 56. So kita tengok intro dululah. Pengurusan sumber fizikal dan teknologi sangat penting kerana memberi impak kepada organisasi. Oleh itu, kesedaran dalam mengurus kedua-dua sumber ini harus dilaksanakan oleh pihak pengurusan supaya operasi berjalan dengan lancar dan cekap. So, kedua-dua sumber fizikal dan teknologi ni saling berkaitan. Tengok sikit info dekat tepi ni. Leskopak Production Sdn Bhd, rasanya semua tahu ini adalah pengeluar kepada animasi Upin dan Ipin, merupakan sebuah syarikat penerbitan dan studio animasi komputer. Syarikat ini telah mendapat hak cipta menerbitkan filem animasi yang bertajuk Upin dan Ipin. Hanya syarikat ini sahaja yang boleh menggunakan karakter Upin dan Ipin dalam setiap animasi. Jadi kalau ada syarikat penerbitan yang lain menggunakan karakter Upin dan Ipin, boleh disamanlah oleh Leskopak Production. Kita tengok muka surat seterusnya. Bagaimanakah pengurusan sumber fizikal dan sumber teknologi berkait antara satu sama lain? Kita tengok contoh satu dulu dekat dalam muka surat 57. Syarikat HD Media, sebuah syarikat penerbitan filem dan juga dokumentari. So dia telah menyewa sebuah bangunan dan kemudahan untuk menjalankan operasi. Biasanya bila dia orang nak buat penggambaran dekat lokasi yang berada di luar studio, dia akan sewa lah. Sewa tempat, sewa bangunan. Peralatan menghasilkan filem dan teknologi maklumat perlu sentiasa berada dalam keadaan baik bagi memastikan yang pertama, pekerja mahir dalam menggunakan kamera berteknologi tinggi, bilik suntingan filem dan komputer untuk menghasilkan filem. So ini adalah keperluan lah kenapa pekerja mesti mahir. So ini adalah berkaitan antara kemahiran dan pengalaman dalam sumber teknologi dengan peralatan TMK yang ada dalam sumber fizikal. So, komputer, bilik suntingan, itu adalah sumber fizikal. Tapi, kita juga perlu ada sumber teknologi, iaitu pekerja yang mahir untuk menggunakan semua peralatan TMK yang kita ada. Itu kaitannya. Syarikat dapat menguruskan hak cipta hasil karya filem mereka bagi mengelakkan diguna tanpa kebenaran. Kejadian cetak rompak yang kian berleluasa dapat dielakkan. So filem yang dihasilkan, karya filem yang dihasilkan ini perlu didaftarkan dengan MyIPO sebagai hasil karya daripada syarikat HD Media ni lah, untuk mengelakkan filem tersebut diulang siap oleh syarikat penerbitan lain. So, gambar ni adalah contoh waktu penggambaran lah ni. Pekerja yang mahir menggunakan peralatan TMK dapat menghasilkan filem yang berkualiti. Betul lah. Kalau pekerja tu tak mahir, mungkin walaupun peralatan yang digunakan adalah peralatan berteknologi tinggi, tapi pekerja tak mahir pula nak guna. Jadi bila pekerja tak mahir guna, filem yang dihasilkan tu kurang berkualiti lah, sebab kita tak tahu nak guna. Sepatutnya kita boleh gunakan, hasilkan filem yang lagi bagus, lepas tu tapi audio mungkin kurang jelas sebab tak reti nak guna, tak reti nak set up. So itu kaitan antara sumber fizikal dan juga sumber teknologi untuk contoh 1. Mari kita lihat contoh 2 pula. Contoh 2. Butik Amira merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan baju kurung yang menggunakan jenamanya sendiri, iaitu Myra. Butik ini mempunyai beberapa orang pekerja mahir. Kemahiran dan pengalaman pekerja, iaitu sumber teknologi yang cekap dapat membantu sesebuah organisasi dalam menghasilkan produk ni. Samalah macam syarikat perfilman dalam contoh 1 tadi. So dalam contoh ni Butik Amira, kedai baju. Dia ada baju kurung jenama dia sendiri. Dan dia ada juga beberapa orang pekerja mahir. Dan pekerja-pekerja mahir ni mesti pandai guna mesin jahit. Mesin jahit kalau dekat butik dia tak macam mesin jahit kat rumah kita.
Kalau macam kat rumah saya lah, mesin jahitnya mesin jahit mini je, yang kecil je, yang tak ada banyak function, yang mudah nak digunakan. Tapi kalau mesin jahit dekat kilang-kilang macam gambar awak tengok ni, biasanya mesin jahit dia yang dah siap dengan mesin jahit tepi. Dia ada macam-macam function lain lah. Mungkin ada fungsi sulaman dan sebagainya. Jadi pekerja mesti kena mahir mahir untuk gunakanlah handle. Dia mesin yang macam ni pun dia kadang-kadang cara kita nak kendalikan berbeza dengan mesin manual. Biasanya ni dia orang gunakan mesin elektronik kan, yang tekan pakai kaki atau tangan terus jalan. Bukan manual macam mesin jahit mak-mak kita yang lama dulu tu lah. Okay. So kenapa kena uruskan dengan baik. Yang pertama, bahan mentah dapat digunakan dengan terancang. So dalam contoh ni, bahan mentah dia adalah kain lah, kain basang, kain ela tu. Okay. Kalau tersalah jahit, pembaziran lah. Sebab kain tu tak dapat digunakan, terpaksa buang atau alter jadi benda lain. Okay. Yang kedua, produk yang dihasilkan mengikut nisbah atau perkadaran yang betul dapat menjamin kualiti produk. Ni setiap, kalau kita tengok setiap baju dia ada saiz standard dia. S, contohnya S, bahu dia 14 inci. Panjang pula berapa ke bawah? Okey, berapa? 22 inci. Panjang tangan 23 inci. Saiz M pula, dia punya saiz chart dia berbeza. Jadi kalau pekerja tak mahir, salah ukur, kualiti produk akan jauh berbeza lah. Contohnya, saya beli baju saiz S, muat. Lepas tu tiba-tiba kawan saya yang lain, saiz badan sama dengan saya, tiba-tiba dapat saiz S juga, beli saiz S juga tapi tak muat. Rupanya saiz S tu terkecil, tak ikut ukuran yang sebenar. Contoh macam tu. Okey, yang ketiga. Mesin atau peralatan yang terlibat dalam pengeluaran produk dapat diselenggara dengan baik supaya tidak mendatangkan kerosakan yang boleh menyekat proses pengeluaran. Ini proses proses mengurus sumber fizikal lah mesin ni tadi. Perlindungan, insurans dan keselamatan yang pertama. Yang kedua yang diterangkan kat sini adalah tentang penyelenggaraan dan baik pulih secara terancang. Okey. Melalui dua contoh di atas dapatlah dirumuskan bahawa sumber fizikal dan teknologi mempunyai berkaitan yang rapat. Kedua-duanya dilihat serentak digunakan bagi menjalankan operasi perniagaan. Betul. Sebab semua peralatan yang kita ada, sumber fizikal yang kita ada, kita perlukan kemahiran dan pengalaman untuk kita gunakan dia. Itu dia. Dan setiap apa yang kita keluarkan, contoh butik Amira ni, dia ada trend dia sendiri kan, mungkin dia ada rekaan baju dia sendiri, dia juga kena lindungi pattern baju itu dengan cara mendaftarkan pattern tersebut di MyIPO. Okey. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk tajuk ni. So kita dah habis bab 2. Alhamdulillah. Jadi next kita akan masuk bab 3. Jadi pelajar-pelajar yang present bab 3 tolong bersedia. Okey. Nota saya rasa saya dah kongsikan dengan awak. Okey, latihan kita akan mulakan insya-Allah minggu depan lepas semua pelajar terima buku kerja. Okey, so ada banyak latihan sebenarnya yang kita hutang ni sebab kita tak start lagi kan. Okey, jadi untuk hari ini itu sahaja. Okey, diharapkan kamu semua faham dan apa-apa soalan boleh respon dan ajukan dalam grup Telegram. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.